ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab kerukunan dalam perbahasan perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Masuk kat situ. Setelah kita selesai perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil, tak ada wuduk, selesai pula perkara yang haram ketika berhadas besar, iaitu berjunub. Kemudian masuk perkara yang diharamkan kepada perkara yang diharamkan ketika perempuan haid dan nifas. Yang mana perkara yang diharamkan ketika wuduk, solat, tawaf, pegang Quran. 3. Pegang dan bawa Quran ketika tak ada wuduk, ketika berhadas kecil lah, haram. Kemudian haram ketika berjunub, bersetubuh, berjunub adalah 3 tadi sama juga, sembahyang, tawaf, pegang Quran, bawa Quran, termasuk juga tambah lagi 2, iaitu berhenti dalam masjid, membaca Quran. Berhenti dalam masjid, membaca Quran, tambah lagi 2. Tak ada wuduk, baca Quran boleh, pegang yang tak boleh kan. Jadi 5 lah ketika berjunub. Ketika haid tambah lagi, ketika haid sama juga, solat, perkara yang diharamkan ketika wuduk bersama juga, iaitu solat, tawaf, pegang pegang Quran, bawa Quran, tambah lagi berhenti dalam masjid, tambah lagi baca Quran ketika berjunub. Jadi 5. Lepas tu kalau haid dan nifas tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Tambah lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi 5. Kerana kalau tak ada wuduk, kita panggil hadas kecil, hadas asghar. Kalau berjunub dia panggil hadas akbar. Kalau haid nifas dia panggil hadas aghlaz. Paling besar lagi daripada akbar, dia aghlaz. Sebab tu dia, kenapa dia nama hadas kecil, hadas besar, hadas sangat besar. Hadas kecil 3 benda je tak boleh buat, sebab tu kecil. Hadas besar banyak sikit, 5 benda, 5 perkara tak boleh buat. Habis yang sangat besar berapa? 5 tambah 5, 10 perkara yang tak boleh buat. Sebab tu dia panggil sangat besar. Jadi kecil besar tu dia ambil daripada banyak mana yang tak boleh buat. Lagi banyak tak boleh buat, haram, lagi besarlah hadas itu. Okey. Jadi haid dan nifas. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah. Haid, nifas, wiladah, itu 10 perkara. Maka yang 5 perkara iaitu barang perkara yang haram pada orang junub, 5, dan tambah lagi 5, jadi 10. Okey. Apa dia? Dan yang ke-6. 5 yang tadi itulah yang ke-6. Puasa fardu. Puasa fardu haram, malah tidak sah, dah haram. Buat juga tak sah. Ketika haid nifas, haram lagi tidak sah. Jadi kita dapat faham puasa sah ketika berjunub, sebab dia tak termasuk
junub cuma 5 aja. Puasa duduk di bawah perkara yang haram ketika haid dan nifas. Jadi seseorang yang berjunub, sah je puasa dia. Situlah kita dapat faham. Walaupun dia tak mandi junub. Walaupun tak mandi sampai maghrib, tak mandi. Daripada subuh sampai maghrib, tak mandi junub. Tetap juga sah puasa. Cuma tak boleh semayang lah. Nak semayang kena mandi. Kalau dia tak nak semayang sekalipun, tetap sah puasanya. Dekat berdosa lah. Berdosa sebab tak semayang. Tapi puasa tetap sah. Kerana syarat sah puasa tak termasuk dalam suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tak ada kena-mengena pun. Sah-sah lah puasa. Tapi kalau haid dan nifas, ya. Kalau ada masa nanti, insya-Allah bulan depan lah. Lagi beberapa hari sebelum puasa, ada kelas ini, maghrib, kita akan bawa bab puasa secara ringkas lah. Sebab waktu tu, hari Sabtu ke hari apa, lupalah. Hari itulah di sinilah, saya dah check dah tadi jadual. Lagi 2-3 hari lagi nak puasa. Jadi kita akan benda dah tahu dah, bab niat apa, kita sekali lalu dah semangat sikit nak puasa lah. Jadi kita kena habiskan lah malam ni semua ni. Saya tak tahulah sempat habis ke tidak. Kalau tak sempat habis pun kita bawa sedikit ke bulan depan, lepas tu kita sambung bab puasa sikit sebagai ulangan. Jadi puasa fardu pun haram dan tidak sah, puasa sunat pun haram dan tak sah. Puasa fardu pun tak sah, puasa sunat ketika haid dan nifas. Dan wajib atasnya mengqada puasa fardu. Memang tak sah tapi kena qada, berbeza dengan sembahyang. Haram dan tidak sah kalau buat sembahyang ketika haid nifas dan tak perlu qada. Tu beza dia. Kalau puasa haram dan tidak sah ketika haid nifas tapi wajib qada. Tu beza dia. Wajib ganti balik nanti. Puasa fardu lah wajib qada, puasa sunat tak adalah. Itulah. Cuma ketika dia sedang berpuasa, tiba-tiba mari haid. Sedang berpuasa, datang haid siang hari. Mana dah puasa lah. Masa ketika puasa tu suci lah. Tak tahu pula hari tu nak mari haid. Mana tahu benda akan datang nak jadi. Pukul 10 pagi mari haid. Maka batal puasa. Walaupun dia dah niat elok-elok, batal puasa. Mari haid. Mari darah, keluar darah, maka batal. Begitu juga nifas lah. Bila sebuah haid sekali dengan nifas. Tengah-tengah dia berpuasa, tiba-tiba beranak, keluar nifas. Maka batal puasa dia. Cuma kalau dia haid, kalau dia berpuasa, kemudian pukul 10 pagi ke, 12 tengah hari ke, 2 petang ke, 4 petang ke, tak kisahlah, sedang berpuasa, keluar darah, maka batal puasanya. Soalannya, bila batal puasa, adakah boleh makan? Yalah, dah batal boleh makan. Soalan yang kedua, memanglah boleh makan. Adakah sunat imsak? Di istilah dia panggil sunat imsak. Imsak ni adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Adakah sunat dia imsak? Adakah sunat dia tak makan? Dia puasa, pukul 10 pagi ke, 12 tengah hari ke, keluar darah. Maka batal puasa. Makanlah. Memang dah batal pun. Adakah sunat baginya untuk tidak makan? Atau istilah dia panggil, adakah sunat baginya untuk imsak? Imsak. Tak sunat. Tak sunat imsak. Maksud tak sunat tak makan. Atau macam ni. Makan pun tak apa, tak makan pun tak dapat apa-apa. Makan pun tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa tu maksud kenyang ajalah. Tak ada hukum makruh ke? Tak ada. Tak ada hukum makruh. Dan kalau tak makan, dapat pahala, dapat sunat. Tak juga. Dia tak ada apa-apa. Makan pun tak ada apa-apa, tak makan pun tak dapat apa-apa. Bagi orang yang sedang berpuasa kemudian keluar darah haid, batal puasa. Okey. Jadi kalau kata tunjuk macam tak mau makan lah, tak dapat apa-apa. Ugilah. Ugi suruh makan. Kalau dia makan pun tak ada hukum makruh pun tak ada. Okey. Berbeza, tak sama dengan kalau dia dalam haid. Dia sedang haid, maka haid 3, 4, 5, 6, 7 hari dah. Tak tahu hari tu nak berhenti. Maka ketika sahur, ketika subuh tu dia tak niat lah. Sebab mana dia tahu nak berhenti kan? Dan memang darah tu ada. Maka mana boleh puasa? Pukul 10, pukul 12 tengah hari, pukul 3 petang sama macam tadi. Darah berhenti. Nampak? Tadi darah keluar, sedang puasa darah keluar. Makan pun tak apa, tak makan pun tak apa, makan pun tak dapat pahala, tak makan pun tak dapat pahala, makan pun tak makruh, tak makan pun tak makruh. Tak ada apa-apa. Ya. Yang ni terbalik. Dia tidak berpuasa kerana haid, tiba-tiba darah berhenti di siang Ramadan. Kata pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 4 petang ataupun pukul 6 petang, tak kisahlah. Darah berhenti. Adakah dia wajib puasa? Wajib puasa apa bendanya? Dia memang tak puasa kan tadi. Okey. Soalan dia, adakah sunat baginya imsak? Hukumnya sunat.
Dengan maksud, kalau dia tak makan dapat pahala. Kalau dia makan, dia memang tak puasa pun. Memang boleh makan. Kalau dia tak makan, istilah dia panggil, dia sunat imsak. Sunat tak makan. Dia sunat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Walaupun sebenarnya dia memang tak puasa. Dia panggil sunat imsak. Sunat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi dia buat macam puasa lah. Macam. Tapi tak boleh niat puasa. Haram. Mana boleh. Memang tak puasa pun. Pukul 10 pagi baru berhenti. Mana boleh niat time tu. Pukul 3 petang. Dah makan dah pagi-pagi tadi. Memanglah. Cuma sunat baginya tak makan. Tunggu maghrib. Lepas maghrib baru makan. Dengan dia buat begitu, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala imsak dia panggil. Bukan pahala puasa. Dia tak puasa gitu. Jadi tu perbezaannya. Kalau dia makan, dia memang makan pun dia tak puasa. Kalau dia tak makan, dapat pahala. Nampak dua beza ni. Okey. Itu puasa. Sedikit berkaitan dengan puasa lah. Jika datang darah tu di penghujung waktu sekalipun, nak masuk maghrib sekalipun, tetap juga batal. Katalah dia tengah tunggu ni, sedang tengah tuang air tebu ni. Oh, sedap tengok ni. Puasa satu hari dah. Dok tuang air tebu apa semua, lagi seminit tunggu nak azan ni. Tiba rasa ngalih. Cek-cek betul dah kah? Batal puasa juga. Walaupun hujung-hujung sangat, tak kira. Tetap juga batal. Alright. Itu bagi orang perempuan lah. Bab puasa. Kemudian sikit je kot. Yang panjang-panjang lagi berkaitan dengan puasa. Ada banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan puasa ni. Kalau dia malam tu dia nak tidur ada haid, kalau dia niat puasa boleh tak? Tu panjang perbahasan ni. Sebab kalau dia bangun esok tu pukul 6 pagi, 7 pagi, sedang dia bangun pukul 6 pagi, darah tak ada, dia niat malam tu, tapi dia niat ketika ada haid, masa nak tidur. Macam mana? Perbahasan dia panjang lah untuk orang perempuan lah tu. Itu kena hari Sabtu. Sabtu ke 9 pagi. Mari. Mari Sabtu 9 pagi. Setiap hari Sabtu 9 pagi. Kuliah muslimin boleh datang kalau nak dengar. Berkaitan, kita akan bahas semua fik wanita, fik perempuan, semua A to Z. Walaupun yang mengajar tu lelaki. Tulen lelaki tulen kata ustaz ni perempuan tak. Tulen. Tentang fik wanita daripada awal sampai akhir, dan kita mulakan dengan haid nifas dulu, dan lepas tu masuk wiladah, lepas tu masuk bab menguruskan uri, kemudian masuk bab pantang, masuk bab satu beranak, melahirkan, lepas tu masuk bab menyusu, masuk bab susuan, masuk bab janji perempuan lah, sembahyang cara perempuan dengan lelaki ada sedikit perbezaan dari sudut kedudukan sembahyang. Satu, semua pasal perempuan aja. Tapi kita mulakan dengan haid nifas dululah. Hari Sabtu 9 pagi. Boleh mari. Tak lama dah, berapa hari lagi. Okey. Jadi kita akan detailkan lagi bab puasa di situlah, sebab tu memang gelanggangnya. Ini bukan gelanggang nak cerita bab panjang-panjang bab tu. Okey. Jadi setakat tu dulu bab puasa. Kemudian yang ketujuh, bab talak pun kita akan bincang panjang lebar pada kuliah muslimat juga. Tapi bukan yang akan datang ni, nantilah sampai waktu dia. Sebab dia ada kena mengena dengan perempuan, ada kena mengena dengan iddah. Maka kena tahu kira lah. Macam mana nak kira? Mari kita tengok ini. Yang ketujuh, ditalak ia pada masa itu. Tak ditalak. Yang ini haram tu bukan haram kat perempuan lah, haram kat lelaki. Tapi haram jugalah. Kalau macam puasa tu haram dekat perempuan. Yang ditalak ni bukan haram kat perempuan, sebab bukan dia pegang talak. Diharamkan kepada lelaki, suaminya, untuk mentalak isterinya ketika isterinya dalam haid ataupun nifas. Hukumnya haram, dosa besar. Nama talak tu talak bid'ah. Bid'ah itu bid'ah lah. Talak bid'ah. Satu lagi namanya talak sunni. Talak sunni ini adalah diceraikan bukan pada waktu haid, diceraikan pada waktu suci, dan suci itu belum disetubuhi lagi. Setiap, mudah kata, umumnya setiap bulan perempuan ada haid dan ada suci. Ada haid dan ada suci. Bila dia ada haid, katalah 7 hari, dia akan ada suci. Katalah sucinya 23 hari, katalah 23 hari. Dia mari haid balik. Lepas tu suci balik kan. Yang 23 hari tu, dia panggil suci. Suci daripada haid. Suci daripada haid lah. Suci daripada haid. Jadi bila macam tu, suci tu
bila sebut suci, ini haid, satu lagi haid akan datang, kan? Haid ni tengah-tengah tu dia panggil suci. Ketika dalam suci itu tak boleh bersetubuh. Jika bersetubuh dan dalam suci yang sama, bukan suci lepas haid suci balik, tiap-tiap bulan kan dia akan suci. Dalam suci itu tak boleh bersetubuh. Jika bersetubuh pada suci itu 23 lah, 25 hari lah, 30 hari lah. Tak boleh haid. Jika bersetubuh dan diceraikan, namanya talak bid'ah juga, haram, dosa juga. Jadi bukan talak bid'ah ini hanya cerai ketika haid saja, tidak. Cerai ketika suci pun boleh jadi berdosa. Suci yang mana ni? Suci yang disetubuhi. Suci yang disetubuhi. Kalau nak tunggu haid mari, sebab dah disetubuhi kat situ. Sebelum setubuh pun cerai juga, nak macam mana? Patutnya taklah. Tunggu haid dulu, lepas haid tu suci. Suci tu jangan setubuh, baru cerai waktu tu. Tu maksudnya talak haram ketika haid, yang dipanggil talak bid'ah. Dan bila diceraikan ketika haid ataupun ketika suci yang telah disetubuhi tadi, talak tetap jatuh. Bukan tak jatuh, tetap jatuh juga. Cuma berdosa. Yang berdosa tu, yang menjatuhkan itulah suami lah. Isteri mana dia ada kuasa. Suami berdosa, talak bid'ah. Anak Sayyidina Umar pernah ceraikan isterinya dalam keadaan haid. Nabi suruh rujuk balik. Itu menandakan sah. Sebab Nabi suruh rujuk balik. Itu maknanya jatuh tak? Nabi suruh rujuk balik. Kalau tak jatuh, tak adalah perkataan rujuk balik. Nabi suruh rujuk balik. Kemudian Nabi kata ceraikan ketika dia suci nanti. Kenapa tak boleh cerai dalam keadaan haid? Tak boleh talak dalam keadaan haid walaupun jatuh, dan tak boleh cerai dalam keadaan suci yang telah disetubuhi tadi? Kenapa? Kerana dia akan memanjangkan iddah. Kena tahu bab tu sebenarnya. Dia akan memanjangkan iddah. Talak, okey, yang pertama, dia ada beberapa lah, sempat yang mana saya sebut, yang sempat yang ingat-ingat je lah. Dia berkahwin tapi tak pernah bersetubuh, kemudian bercerai. Yang ini dipanggil berhias, apa namanya? Janda berhias. Janda berhias dia panggil. Kahwin-kahwin bercerai terus. Kahwin-kahwin tak sempat bersetubuh. Bukan hari yang sama, tak kisahlah sebulan, 2 bulan, setahun sekalipun. Yang penting tak bersetubuh. Betul, cerai tanpa disetubuhi. Dia panggil janda berhias. Talak tu talak jatuh dan dia tak ada iddah. Hari ni cerai, esok kahwin terus. Dia tak ada iddah, dia panggil janda berhias. Tapi kalau mati, yang itu ada. Tapi bukan, memang dia tak ada iddah, tapi dia ada ihdad 4 bulan 10 hari. Dia ada suami, kahwin, seronok sangat, tak sempat apa-apa, suami mati. Suami dia mati. Dia janda berhias, boleh kahwin lain. Sebab janda berhias ni cerai dalam keadaan sebelum persetubuhan, walaupun sekali, dia tak ada iddah, boleh kahwin. Tak boleh. Sebab mati. Yang boleh tu cerai. Ni mati, bila mati dia ada ihdad. Ihdad ni 4 bulan 10 hari. Ada berlaku dekat Tyler Siam dulu, Alex Siam. Masa zaman saya sekolah dulu, belajar dulu. Dia kahwin, rupa-rupanya yang dia kahwin tu adalah orang nak minang, orang ni tak nak, dia kena mengena dengan gangster, tak gangster, saya dah lupa dah cerita dia. Kahwin, lepas akad nikah tu, tengah-tengah bersanding tu, kena tembak, mati. Masa tu, sebelum bersanding rasa, sebelum bersanding tak silap, dia buat makan-makan tu 3 hari 3 malam, 2 ekor lembu tumbang. Tapi lepas kahwin, baru nak bersanding macam tu, kena tembak. Ayah dia ni pergi kahwinkan anak dia dengan orang lain. Sebab dia kata tadilah janda berhias, tak sempat buat apa-apa. Itu yang diorang panggil Tok Guru. Kita ikut belakang. Kita menyebut. Kecil masa tu, saya ingat 13-14 tahun. Menyebut belakang. Apa benda ni? Mak aku tak boleh, nak haram gini haram. Gitu. Kita dapat lah ilmu kat situ. Gitu, tak boleh. Bukan yang kata tak ada iddah. Memang tak ada iddah, tapi itu kalau diceraikan. Yang ini mati ada ihdad. Gitu. Gitu. Dia pergi kahwin macam tu. Sebab, cuba bayangkan, 2 ekor lembu dah tumbang. Berpuluh ribu dah habis. Nak buat 3 hari 3 malam. Dia kahwinkan dengan orang lain. Dan kad dah hantar beribu. Rugi
Nak cangkuk tak boleh Nak cangkuk macam mana tak cangkuk? Tak ada. Mana tak ada, sekadar kenduri biasa. Kenduri kahwin pun ada cangkuk. Macam mana nak dapat balik modal tu? Pengsan. Itu yang dia kahwinkan terus dengan yang orang lain. Pak sanggup mana lah, kahwin lah. Esok tu masih dalam kenduri lagi. Pergi. Rupanya dia tak tahu. Rupanya tak boleh diingatkan, tak ada iddah. Memanglah tak ada iddah, tapi kalau mati tak boleh dia ada iddah. Tu yang pertama. Dalam keadaan belum bersetubuh langsung diceraikan, tiada iddah. Kalau mati baru ada iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua dia panggil talak sunni. Talak sunni ni talak yang tadi itulah, bukan dalam haid, bukan dalam suci yang telah disetubuhi, tidak. Dalam suci yang tidak disetubuhi. Jadi macam mana nak kira talak? Kenapa saya nak cerita ni, kenapa tak boleh, kenapa haram? Benda jatuh, kenapa pula haram? Kerana dia memanjangkan iddah. Nak cerita yang itulah ni. Katakanlah dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi lagi. Cerai, talak. Kemudian suci lah. Iddah berjalan lah. Salah satu quru' 3 kali suci. Sampai haid. Katalah lepas 10 hari ke 15 hari ke haid. Haid aja 1 kali suci lah. Lepas tu suci balik. Lepas kering haid, suci balik. Suci tak kira lagi. Haid aja 2 kali suci. Kemudian suci daripada haid tu, suci. Haid aja 3 kali suci. Yahoo, kahwin lain, boleh kahwin lah. 3 kali suci. Jadi kalau nak kira berapa bulan, tak sampai 3 bulan ataupun paling lama pun 3 bulan. Okey, itu talak sunni dia panggil. Talak sunni. Kalau talak bid'i, talak sunni ni jika ketika dalam talak tu tiba-tiba suami mati. Bukan suami lah yang ceraikan dia, kira suami lagi tu. Maka dapat pusaka tau. Baru je saya dapat call, baru je. Dia tanya, dalam iddah tiba-tiba suami mati. Keluarga tak nak bagi. Sebab dah cerai. Bukan cerai pasal apa? Cerai sekali dengan pukul. Jet atas belakang. Kena dia, adalah gaduhan biasa lah, gaduh, cerai, menampuk, jet atas belakang. Lepas tu balik rumah mak bapak kau. Apa kesnya, tak payah cerita lah tu. Nak cerita cerai tu berlaku. Lepas tu, sepatutnya bila berlaku perceraian, isteri tak boleh keluar rumah. Janganlah ikut cerita sangat dalam TV tu. Kau balik rumah mak bapak kau. Mana boleh. Bila cerai, dia kena duduk rumah tu. Yang kena keluar lelaki. Kalau nak keluar. Kalau rumah tu kecil, keluar suami yang keluar. Bukan isteri. Isteri duduk diam-diam sampai habis iddah baru keluar. Ini perempuan pula kena keluar. Lelaki pula duduk rumah tu. Dia kata, di rumah aku. Lah. Talak raja'i. Kan boleh rujuk lagi nanti. Marah ni. Memang marah lagi. Tunggu 2-3 bulan. Tengok marah tak marah lagi. Jadi, dia balik rumah bapak dia. Dia kata, pada ketika itu haidnya datang macam biasa, cuma sucinya lama. Sebab dia kata stres ni dia akan ganggu perjalanan haid. Kadang-kadang keluar banyak, kadang-kadang tak keluar. Dia memang ada emosi, memang mempengaruhi perjalanan darah wanita. Memang lambat. Jadi dia duduk kira iddah dia lah. Duduk kira ni, Kira suci lama sikit, 35 hari. Lepas tu baru datang. Tak kira 35 ke setahun ke, kita tak kira 35 hari lepas tu datang darah 7 hari. Saya tanya, ada tak berlaku persetubuhan ketika suci yang tu? Ada, tak kira lagi. Talak bid'i. Kemudian suci lagi 30 lebih hari, tak apa, 34 hari pula suci. Kemudian datang haid, baru kira 1 kali suci. Nak kira dah 2 bulan lebih dah tu. Lepas tu suci balik. Suci 30 lebih juga. Dia kata biasa dia 20 lebih je. Tiba-tiba 30 lebih hari. Biasa 23, 25 hari, lepas tu mari dah haid. Kali ni 30 lebih. Lepas tu mari 35 hari lah, saya tak ingat dah berapa angka dia. Baru datang. Kalau nak ke situ dekat 4 bulan lah. Baru mari haid. Baru 2 kali suci. Ketengah suci yang ketiga, nak tunggu haid. Haid sampai je, habis dah. Setelah berlalu dekat 5 bulan macam tu. 5 bulan lebih. Memang lama. Okey? Nak sampai. Dia kata mungkin dalam seminggu 2 macam tu lagi, tak tahulah. Kalau ikut macam bulan lepas 35 hari, ada lagi 15 hari nak datang haid. Tapi kalau ikut normal dia dulu sebelum kena cerai, biasa lagi 2-3 hari mari lah. Tapi tak tahulah. Tiba-tiba laki dia mati.
Laki dia kaya, jutawan. Keluarga tak nak bagi. Tak nak bagi. Dia kata boleh. Dapat tu. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah dia mati cakap. Dapat. Pergi masuk kamar. Mungkin dapat. Memang confirm dapat. Confirm dapat. Kena masuk mahkamah. Diorang tak bagi. Diorang tak bagi. Diorang tu masuk keluarga tak bagi. Dia kata dah cerai lama dah. Cuma kat sini lah ada hukum hakam lah. Perempuan tu boleh je nak tipu. Kan? Benda tu tidak boleh dibuktikan. Dia boleh makan haram, tak makan haram. Saya bagi tahu lah, ittaqullah, itu yang pertama. Dia jawab, ittaqullah, bertakwa pada Allah, itu dulu. Lepas tu, betul-betul yang mana? Betul Ustaz. Betul memang rezeki, kata. Kalau kira, dekat 300 ribu lah. Kepala mayat. Tahu kepala mayat? 1/8 tak? Kepala mayat. Kepala mayat ni kata, kepala mayat 300 ribu. Kalau kira balik, itu harta-harta dalam negeri. Itu belum luar negeri lagi. Itu maksudnya harta-harta yang duit-duit, tak tahulah harta tanah-tanah apa. Dapat. Habis kena cerai? Belum lagi. Habis iddah baru habis. Kerana dalam iddah masih lagi wajib nafkah kan. Dalam iddah yang raj'i masih lagi dalam nafkah, wajib suami tu bayar. Sebelah kaki je baru langkah keluar rumah, sebelah kaki lagi dalam rumah lagi, masih ada tanggungjawab lagi. Kalau suami dia yang ceraikan dia tu, kejut pukul 3-4 pagi, suruh buat nasi goreng kampung, wajib bangun buat. Semalam cerai kat aku, lepas tu hari ni suruh aku buat nasi goreng, wajib patuh suami lagi. Cuma tak boleh bersetubuh, kena jaga beberapa perkara. Kalau dia nak rujuk, dia boleh rujuk macam tu aja. Aku rujuk pada nikah aku yang terdahulu, terus dapat balik tanpa persetujuan dia. Aku tak rela, aku tak rela, tak rela pun dapat balik. Cuma dari sudut dokumentasi kena pergi pejabat agama. Takut-takut nanti tak tahu berapa kali dah cerai, tak berapa kali rujuk. Itu je. Dari sudut syarak dah terima dah. Aku rujuk pada nikah aku yang terdahulu. Jadi kuota 1 habis, ada lagi 2, boleh cerai lagi 2 kali. Lepas tu Cina buta. Tu bab lain lah. Tak wajib saksi, sunat je ada saksi. Tak wajib saksi, tak wajib persetujuan. Dan tak wajib perempuan tu ada kat situ. Dalam bilik air tengah gosok gigi. Saya buat cerita, aku rujuk lah. Tapi kena sebutkan mulut, tak boleh hati. Aku rujuk lah nikah aku, rasa duduk seorang ni tak seronok. Ada bini-bini pun, bini nakal pun, ada juga bini. Daripada tak ada, baru 2 kali suci ni, baru 2 kali. Aku rujuk lah balik, sebutkan mulut. Maka jadi cuma kena pergi pejabat agama dari sudut dokumen lah. Macam biasalah, macam kahwin jugalah. Tak semestinya kena pergi pejabat agama nak kahwin. Sebab tu orang kahwin kat luar pun boleh. Tapi kena denda lah dari sudut dokumen tu. Dari sudut syarak, sah dah. Tak perlu saksi, sunat je ada saksi. Dan tak perlu persetujuan siapa-siapa. Sebab dia masih lagi isteri. Dan dia wajib bagi nafkah. Dia wajib bagi tempat tinggal. Dia wajib bayar zakat fitrah kalau kena bulan Ramadan ketika dalam iddah tu. Dia wajib beli baju raya kalau kena hari raya. Wajib semua. Seronok lah bab ni tau. Okey, tak apa. Kalau apa? Itulah masalah. Bila haid tak teratur, tapi masih lagi boleh dikira, jadi panjang-panjang lah. Sampai bertahun pun ada. InsyaAllah perkara ni akan dibincangkan panjang lebar dalam gelanggang dia nanti. Sampai bertahun. Setahun lebih. Tak habis-habis iddah lagi. Kalau menopause, 3 bulan. Itu kalau menopause. 3 bulan aja. Sebab dah menopause dah berhenti. Ini bukan menopause. Cuma tak teratur. Kadang-kadang 6 bulan baru mari sekali. 6 bulan lah. Setahun setengah lah. Dah ada. Macam mana nak kira tu? Nak kira bukan kelas ni lah. Kelas muslimah 9 pagi. Bukan kelas ni lah. Tanya Haji Wan mari berapa kali. Tengok saya conteng apa dekat projektor tak? Tengok, conteng habis. Tak tahulah boleh faham ke tak boleh faham. InsyaAllah boleh kot, orang sini pandai-pandai. Cuma mari je. Cukup dah, pandai lah mari. Jangan tak mari. Duk main dengan cucu lah, main dengan anak lah, apalah. Allah, jang gini. Jang. Sementara ada, sementara duk hidup-hidup ada lagi, jangan lepaskan peluang. Jadi kalau setakat secara ringkas macam tu lah. Walaupun panjang lah mana sekalipun. Boleh jadi bertahun-tahun. Malah boleh berlaku kerana haram cerai ketika haid ni boleh berlaku zaman jahiliah dulu. Dia sengaja nak apa dia panggil lah, sengaja nak seksa isteri dia. Dia cerai lagi agak-agak aja rujuk balik, cerai balik, agak-agak nak habis, akhir sekali jadi setahun lebih. Haram lah buat kerja gitu. Cuma nak beritahu itulah hukum ni. Isteri dia pula panjang tak teratur. Kalau tak teratur, maksud tak teratur tadi,
Sebab soalan dia kata kalau haid tak teratur. Kalau tak teratur 3 hari ada, 3 hari tak ada, 7 hari ada balik, tak ada balik 5 hari, yang tu kena buat kiraan. Itu kena buat kiraan. Itu kena ada whiteboard. Ini maksud tak teratur tu, bulan ni 7 hari, suci 3 bulan. Tu maksud tak teratur. Yang tu macam dia lah jawapan dia. Kalau tak teratur dalam bentuk hari ni 7 hari, 7 hari datang, selang 7 hari suci, 7 hari, mari pula 2 hari, lepas tu suci balik 3 hari, mari pula sehari, cuti suci balik 10 hari, mari balik 3 hari, suci pula warna hitam, lepas tu keluar warna kuning pula, lepas tu suci 5 hari, keluar pula warna coklat. Gitu. Suci 7 hari, keluar warna hijau pula. Hijau? Ya. Hijau antara salah satu warna haid. Itulah antara yang kita bincangkan dalam gelanggangnya nanti. Tu iklan. Suruh mari. Kalau tak mari pun suruh rumah lagi. Hijau, purple, warna ungu. Antara warna haid. Orang perempuan pun tak tahu. Okey, stop dekat situ. Sebab nanti tak habis. Ini bukan gelanggang. Ini cuma iklan sikit-sikit je. Okey. Talak bid'ah. Jadi kalau talak bid'ah dia tak kira lagi lah. Contohnya sebab apa haram? Kerana haid cerai. Katalah haid 10 hari, mudah kira 10 hari. Haid sebanyak-banyak 15, haidnya 10 hari. Hari pertama haid kena cerai. Maka tak boleh kira lagi. Sebab apa haram? Talak bid'ah haram. Kemudian lepas 10 hari suci. Tak boleh kira lagi satu kali suci. Terus katalah 30 hari suci. Mari balik 10 hari. Baru boleh kira. Sekejap. Oh, belum lagi. Mari balik 10 hari haid, 30 hari suci. Okey? Mari haid balik, tak boleh kira satu kali suci lagi. Tak boleh. Lepas tu, padahal dah sebulan lebih dah tu. Suci lagi 30 hari. Tak boleh kira lagi. Mari haid seterusnya, baru satu kali suci. Sedangkan kalau diceraikan ketika suci yang tidak disetubuhi, cerai-cerai satu kali suci. Cerai-cerai, mari haid satu kali suci dah. Kalau cerai dalam haid, habis haid suci tak boleh kira lagi satu kali suci. Mari haid kedua tak boleh tak boleh kira satu kali suci lagi. Mari suci lepas pada tu tak boleh kira lagi. Mari haid baru kira satu. Nampak kenapa haram? Kerana memanjang kaedah naya kat perempuan, macam itulah maksudnya. Kerana tu haram. Kalau nak dalam tulisan apa projek ni, kena bukan gelanggang dia lah. Saya tulis satu-satu nanti. Macam mana satu-satu. Cerai mengandung sehingga melahirkan. Talak ketika mengandung sehingga melahirkan. Talak ketika nifas haram juga. Talak ketika nifas pun haram. Maksudnya nifas, katalah lepas dapat anak, tengok anak tu macam tak puas hati, macam bukan anak dia ke apa, bergaduh ke apa, cerai. Sedangkan nifas sebanyak-banyak 60, baru dapat anak hari ni, esok cerai dah. Kata lagi tu, rupanya haram juga. Kenapa? Kenapa? Katalah cerai dalam nifas lama, 30, 40, 50, maksimum 60 hari. Katalah berlalu 40 hari setelah kena cerai, baru berhenti. Tak boleh kira satu kali suci. Padahal dah 40 hari dalam iddah tu. Kemudian suci, datang haid. Tak boleh kira lagi satu kali suci. Suci lepas datang haid berhenti suci, tak boleh kira lagi. Haid baru kira satu kali suci. Kan panjang tu. Sepatutnya tak sampai 3 bulan atau paling lama pun 3 bulan. Dia dah jadi 4, 5, 6 bulan. Mungkin lebih. Kerana diceraikan, ditalak ketika haid atau ketika suci yang telah disetubui. Okey, simple setakat tu dululah. Kita nak baca lagi yang lain. Yang ke-8. Lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya. Perempuan yang haid lalu dalam masjid. Bila sebut lalu, ingat kaedah lalu, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Masuk pintu sama, keluar pun pintu yang sama, walaupun tak berhenti, namanya berhenti juga, haram. Junub pun haram, haid pun haram. Bila sebut lalu, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Itu maksud lalu. Jadi lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya. Jika dia masuk dalam masjid, lalu dengan maksud masuk pintu ni nak keluar pintu sana, shortcut. Dalam keadaan dia takut, takut tak boleh pelihara, takut darah ni menitik, hukumnya haram dia lalu. Walaupun darah tu tidak menitik. Kerana dia tak yakin dapat jaga. Tiba-tiba alhamdulillah tak menitik pun dalam masjid, tetap juga haram. Mungkin masjid kita tak ada masalah. Masjid besar-besar, Masjid Nawawi, masjid besar-besar, mungkin orang nak shortcut. Sekejap sikit je, nak habis sikit je, lepas tu baru azan. Lepas tu jika dia takut, jika dia tak yakin, dia tak
confident dapat jaga, dia lalu juga walaupun tak menitik haram. Jika dia confident dapat jaga, maka lalu tu makruh. Maknanya haid pun boleh lah. Biasa pakai pad tu kira confident lah tu. Maka dia confident boleh jaga, insya-Allah boleh jaga. Dia lalu, hukumnya makruh. Bila sebut lalu, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Jangan berhenti. Makruh. Kalau dia kata pakai pad ataupun tak pakai, ataupun pakai nak bocor ke apa ke, lebat sangat ke, bukannya renyai macam mana ke, dia dalam keadaan tak confident, dia lalu juga. Maka hukumnya haram walaupun tak menitik. Kalau menitik double haram. Okey. Itu. Yang ke-9, sekejap lagi. Azan. Kalau tiba-tiba dia yakin boleh jaga, macam tu. Oh, tiba-tiba dia wajib keluar dengan segera. Dia kata tunggulah sikit lagi, hukumnya haram. Dia wajib keluar dengan segera. Dia kiaskan orang berjunub dalam masjid, tak tahu macam mana boleh junub dalam masjid, dia wajib keluar dengan segera. Ke-9 lepas ni. Sekali syaratnya syarat mengambil air sembah ya. Lalu dalam masjid sebelum itu antara pusat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. illallah. لا حول ولا قوة الله أكبر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة
الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود جوعته إنك لا تخلف الميعاد. Yang ke-9, haram yang ke-9 ketika haid dan nifas. Disentuh akan suaminya, disentuh oleh suaminya pada barang yang antara pusat dan lututnya dengan tiada berlapik, sama ada dengan wati atau lainnya. Haram sentuh. Suami sentuh pusat hingga lutut isteri, di antara pusat dengan lutut. Haram jika tidak berlapik. Kalau berlapik tak haram. Jika tak berlapik haram. Sama ada dengan wati atau lainnya. Sama ada bersetubuh, wati tu kan, wati, orang Melayu panggil wati kan. Dia sebenarnya wati. Sebab tu tak elok letak nama wati. Tak elok. Wati tu masuk bersetubuh. Ikut bahasa Arab lah. Tapi kalau ikut bahasa Indonesia, wati tu masuk perempuan. Perempuan Indonesia kata wati. Susilawati tu kan. Wati tu perempuan, tapi ikut bahasa Arab wati tu bersetubuh. Jadi sama ada bersetubuh atau tidak, sentuh di antara pusat sampai lutut tanpa berlapik hukumnya haram. Ini mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i haram kerana ihtiyat, berjaga-jaga. Takut nak pegang aja jadi sampai bersetubuh, maka hukumnya haram, dosa besar. Malah disunatkan untuk bayar kifarah 1 dinar jika bersetubuh dalam keadaan, mazhab Hambali wajib, mazhab Syafi'i sunat. Jika bersetubuh dalam keadaan haid, darah sedang ada, 1 dinar berapa ribu? 1000 lebih, 1300 kan. Orang sini tak beli dinar. 1 dinar bukan ada rumah banyak-banyak buah katil bukan. 4.25 gram. 1 gram berapa ratus lah, lebih kurang lah, 1,300, 1,000 lebih. Sunat bayar. Mazhab Hambali wajib bayar. Mazhab Syafi'i sunat bayar. Bayar tu macam denda, bayar kat fakir miskin, bagi kat fakir miskin. Dan tak payah cakap lah kat fakir miskin, ni ambil ni duit ni, apa dia, subuh dengan isteri ketika haid, tak payah cakap, bagi aja fakir miskin. Jika bersetubuh ketika darah dah kering tapi belum mandi lagi, darah dah kering, perempuan tu belum mandi, maka disunatkan mazhab Syafi'i untuk sama juga bayar kifarah setengah dinar, 700 ringgit lebih kurang. Mazhab Hambali wajib bayar, tak bayar berdosa, boleh ambil harta paraid dia nanti bila dia mati, sebelum dibagikan paraid. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tak wajib, cuma sunat. Oleh kerana ihtiyat, nak jaga-jaga takut tadi ni, maka awal-awal lagi tak boleh pegang. Sekerana nak jaga zina, maka dalam Quran kata la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Bukan jangan zina, hampir pun jangan, kerana nak elak zina tu. Jadi kerana kalau dekat-dekat, tak semua orang boleh elak. Walaupun tak buat, cuma ada mukaddimah zina je, tak boleh. Jadi awal-awal lagi ihtiyat, jaga-jaga, haram menghampiri zina. Zina double haram lah, menghampiri pun haram. Begitu juga haram pegang sampai lutut, pusat sampai lutut, kerana yang haram sebenarnya bersetubuh. Tapi nak mengelak tu haram awal-awal, dia panggil ihtiyat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak haram, walaupun tak berlapik, kecuali setubuh baru haram. Mazhab Syafi'i dia ihtiyat, pegang pun dah haram tanpa berlapik, nak jaga lah. Berjaga-jaga, ihtiyat. Kenapa jadi perbezaan pendapat macam ni? Kenapa jadi gini? Kerana ada peristiwa sahabat jumpa Nabi, dia kata dia ada isteri. Ketika isterinya haid, boleh tak dia panggil mubasyarah, istimta'. Dia bukan nak bersetubuh, nak bersenang-senang dengan isteri dia ketika isterinya haid ataupun nifas. Haid lah, nifas sakit kan, haid. Sebenarnya hukumnya nifas sekali, tapi biasanya haid. Boleh tak dia panggil nak mubasyarah, istimta' ataupun nak senang-senang dengan isteri dia, tapi semualah badan, termasuklah sampai pusat sampai lutut, tapi tak nak bersetubuh? Nabi tak bagi, tak boleh. Haram, Nabi kata, jangan buat, tak boleh. Itu yang mazhab Syafi'i ambil peristiwa tu lah.
bahawasanya tak boleh sentuh dari pusat sampai lutut. Nabi kata atas daripada pusat, bawah daripada lutut tak ada masalah. Tapi pusat sampai lutut Nabi tak bagi. Dekat seorang sahabat ni, Nabi kata selain daripada pusat sampai lutut buatlah apa nak, pusat sampai lutut tak boleh. Habis satu cerita. Riwayat yang lain, ada sahabat yang lain pula dia tanya Nabi soalan yang sama. Boleh tak nak mubasyarah istimta', nak senang-senang dengan isteri dia ketika isterinya haid atau nifas? Nabi kata buatlah. Dia kata walaupun pusat sampai lutut, walaupun pusat di antara pusat dengan lutut. Cuma Nabi kata illa jima', selain pada jima' tak boleh. Tak boleh bersetubuh saja. Jadi dua riwayat yang bertentangan. Maka mazhab Syafi'i ambil ihtiyat tadi. Sebab ada dua, mazhab Syafi'i kalau ada dua je dia ambil yang berjaga-jaga. Dia gitu. Lebih baik selamat. Ambil yang selamat. Mazhab lain kata tidak. Oleh kerana dua kita ambil yang ringan. Maka dibenarkan kecuali bersetubuh aja haram. Jadi sahabat yang tanya tu dia dapatlah satu hukum, dia ceritalah dengan anak-anak murid dia. Sahabat yang dapat hukum yang berbeza dia cerita dengan anak-anak murid dia. Sahabat yang bersama Nabi ni dia tak tanya, dia tengok aje. Dia tahu dua-dua cerita. Dia tahu dua-dua cerita. Akhir sekali sebenarnya macam mana? Sebenarnya sahabat yang pertama dia baru kahwin, umur 20-an baru. Sebab tu Nabi tak bagi, sebab muda lagi. Orang kampung saya duk gila steering dia kata. Baru-baru kahwin duk gila steering lagi. Kalau yang nombor dua, riwayat yang kedua, yang tanya tu dah dewasa dah. Dia tahu nak break bila. Yang muda-muda tak tahu nak break bila. Takut-takut break tak makan. Jatuh garung nanti kan mampus mati yang macam tu. Jadi yang muda-muda ni tak bagi. Jadi yang pendapat yang ketiga, yang mana tu nampak? Sahabat yang ni dia akan cerita kat anak murid dia. Tak boleh, Nabi tak bagi pusat sampai lutut. Maka jadi satu mazhab. Satu ni kata boleh sebab kita daripada dua peristiwa kita ambil yang ringan untuk memudahkan. Maka dia ambil boleh kecuali jima' je tak boleh. Pegang pusat sampai lutut tak berlapik pun tak apa. Yang duduk sini ada anak murid juga. Sahabat yang tengok, tunggu je dengan Nabi. Dia tahu dua-dua cerita. Dia cerita dengan anak murid dia. Jika dapat tahan, maka boleh. Jika tak dapat tahan, maka haram. Itu jadi tiga pendapat. Gitu lah. Jika tahu bila masa nak tarik handbrake, maka silakan. Jika tak yakin dengan diri sendiri, maka hukumnya haram. Itu jadi tiga mazhab. Itu jadi mazhab tu. Sebab Nabi jawab pun berbeza. Itu dari sudut pusat sampai lutut. Okey. Yang ke-10, mandi dengan niat mengangkat hadas. Dia haid nifas tu ada. Dia mandi saja aku angkat hadas besar. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Saja aku mandi hadas besar, saja aku mandi wajib, haram berdosa. Saja aku ambil wuduk, haram berdosa. Bukan hadas angkat hadas, bukan hadas besar je, hadas kecil pun. Jadi ketika haid nifas haram angkat wuduk, ambil wuduk haram, ambil air sembahyang haram, mandi wajib juga haram. Jadi jangan terlebih rajin lah. Sebab ada orang perempuan dia terlebih rajin. Dia biasa ambil wuduk sebelum tidur lah apa, dia ambil juga kalau haid. Tak boleh, hukumnya haram. Mandi wajib juga haram. Adakah orang mandi wajib? Perempuan mandi wajib ketika haid? Kata mana ada. Siapa nak mandi ketika haid? Sebenarnya ada. Dia tak perasan yang dia tu sedang haid, dia mandi wajib. Maka hukumnya haram juga. Yang diistilahkan dengan fatrah. Iaitu perempuan yang dalam keadaan fatrah, dia wajib cek. Dan dia wajib tengok ada tak kesan-kesan. Jika ada kesan-kesan, dia tak boleh mandi lagi. Jika dia mandi dalam haid sebenarnya. Kerana hukum fatrah adalah haid. Ini perbahasan orang perempuan lah. Jadi nak kena tahu manakah fatrah, manakah naqaq. Ada dua perempuan ni. Pertama naqaq, yang kedua fatrah. Naqaq hukumnya suci, fatrah hukumnya haid. Dan kedua-dua keadaan ini darah tak keluar. Kalau darah keluar memang orang tahu dah, tak boleh. Dua-dua dalam keadaan darah tidak keluar, satu namanya naqaq, satu namanya fatrah. Naqaq kalau darah tak keluar, mandi tak ada masalah, memang wajib mandi pun. Fatrah darah tak keluar juga, mandi hukumnya haram, dosa besar. Ini mandi wajib. Mandi wajib bukan mandi panas, mandi kotor, tak apa, mandi wajib haram. Okey, itu kena masuk ke dalam muslimat. Habis yang 10 perkara. Syahdan, apabila putus darah haid perempuan berhenti, maka tiada halal daripada yang 10 perkara itu. Tak boleh buat 10 perkara. Bila berhenti haid tak boleh buat 10 perkara tu. Tak boleh buat. Sebelum mandi tak boleh buat. Kena mandi dulu lah. Nak bersetubuh ke apa, kena mandi dulu. Melainkan 3 perkara. 3 perkara ni tak mandi lagi pun boleh buat juga. Walaupun haid, kering aja boleh buat. Walaupun tak mandi lagi. Selain semua tu tak boleh, kecuali 3 je boleh. Yang pertama, talak.
tak sabar laki nak cerai kan. Dah kering dah. Dah kering. Aku cerai terus. Oh tak sabar, tunggulah mandi dulu. Tak apa. Jatuh juga dan bukan talak tu diterima, talak sunni bukan talak bid'ah. Okeylah maksudnya. Walaupun tak mandi lagi. Talak dibenarkan. Yang kedua puasa. 5.30 bangun, ingatkan tak nak puasa sebab haid. Nak teman suami anak-anak je. Tiba-tiba kering pula. Nak mandi tak sempat dah 5.45 contohlah. Nak tak sempat dah nak mandi ni. Niat puasa, makan-makan, mandi lepas subuh, lepas azan subuh lah. Boleh? Boleh. Kerana puasa tak disyaratkan ketika nak masuk puasa tu tak disyaratkan mandi. Janji kering darah dah boleh puasa. Walaupun tak mandi lagi. Cuma nanti masuk lepas azan nanti 6 lebih nanti mandilah, slow-slow relax mandi. Janganlah masuk air dalam anggota pula. Kalau masuk air ke dalam batin batal juga puasa dia. Yang ketiga, mandi dengan niat mengangkat hadas. Ialah bila dah kering, darah dah berhenti, baru boleh mandi kerana mengangkat hadas. Jika darah tu ada lagi, haram mandi kerana mengangkat hadas. 3 benda ni boleh buat ketika darah dah kering. Wallahu a'lam. Habis juga. Secara ringkas je tu. Kalau detail-detail dia panjang lagi. Lebih-lebih lagi bab perempuan tu lagi panjang. Fasal, ini satu fasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang. Baru masuk wuduk. Ni bulan 5 lepas raya nanti. Lepas raya baru kita sambung bab ni sebab ada sekali lagi nanti, tak lama lagi bulan depan ada sekali lagi awal bulan sebelum bulan puasa kita baca bab puasa sikit lah. 1 jam tu kita cuba baca bab puasa, ingat-ingatkan balik mana-mana yang dah lupa. Jadi kita sambung muka surat 31 ni lepas puasa 6 nanti ya, lepas Syawal ni. Wallahu alam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.